الفاتحة إلى روح سيدنا المحجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي، وخصوصا إلى روح صاحبة المناقب سيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وخصوصا إلى أرواح صاحب الولاية صاحب المكان الحبيب بن محمد الحبشي، وحبيب سيدي الشيخ الحبيب عبد القادر الجيلاني الحسني، والشيخ باور النقشبندي، والشيخ محمد فردوس بن إلياس، والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن الحبشي، والحبيب عبد الله بن عبد القادر الفقيه، والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وسيدي الشيخ الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حافظ بن شيخ أبو بكر بن سالم، وإلى أرواح وخصوصا إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وأولياء الله وعباد الله الصالحين رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، وإلى أرواح والدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولأخواننا ولأخواتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، أن الله يتغشاهم برحمته ومغفرته ويسكنهم الجنة، وإلى حضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا، اللهم زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويل. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، alhamdulillah kita dapat bertemu lagi pada minggu ini setelah hampir sebulan kita tidak bertemu, dan kita sudah masuk bab Ummu Kulthum binti Muhammad, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketiga. Ini kitab ini ialah kitab sejarah lengkap Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha, dan kita membicarakan tentang kakaknya yang ketiga. Ada 4 putri ya. Nabi SAW memiliki 4 putri radhiyallahu anhuna. Yang pertama ialah Sayyidah Zainab, yang kedua ialah Ruqayyah, yang ketiga Ummu Kulthum, yang keempat Fatimah Al-Batul radhiyallahu anhumah. Sudah masuk bab Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum ni seumpama dalam kitab-kitab sejarah, mereka seumpama adik-beradik kembar kerana hidup kerana jarak umur mereka yang sangat dekat. Mereka juga dilamar oleh keluarga yang sama, kedua-dua mereka dikahwinkan dengan adik-beradik. Ruqayyah dikahwinkan dengan Utbah, Ummu Kulthum dilahirkan dengan Utaibah. Siapa dua-dua ini? Utbah dan Utaibah. Mereka adalah anak kepada Abu Lahab. Ya, anak kepada Abu Lahab, atau nama sebenarnya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, gelarannya Abu Lahab. Kita sudah selesai dengan kisah kehidupan Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha. Kita masuk pula bab Ummu Kulthum radhiyallahu anha. Setelah Ummu Kulthum diceraikan oleh Utaibah bin Abu Lahab dan Ruqayyah juga. Ruqayyah setelah itu dinikahi oleh Sayyidina Uthman ibn Affan. Sayyidina Uthman ibn Affan, pemuda Quraisy
yang datang sendiri meminangnya, yang disegani oleh kaum Quraisy. Maka setelah Ruqayyah bernikah buat kali kedua, dan pernikahan pertama yang bahagia. Pernikahan pertama mereka tidak bahagia, duduk bersama sebumbung dengan Abu Lahab dan isterinya Arwah binti Harb, atau lebih dikenali sebagai Ummu Jamil. Maka setelah pernikahan Ruqayyah kepada Sayyidina Uthman bin Affan, maka tinggallah Ummu Kalthum bersama-sama kedua orang tuanya, iaitu Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, dan juga Sayyidah Fatimah Zahra al-Batul radhiyallahu anha. Kemudian Ummu Kalthum selalu bersedih ketika menetap bersama-sama ibunya itu, selalu bersedih melihat keadaan Rasulullah SAW yang pulang sering dalam keadaan letih dan badan yang penuh dengan luka-luka akibat penganiayaan oleh kaum Quraisy sendiri. Sering Nabi SAW pulang dalam keadaan letih daripada berdakwah, dan badan yang dipenuhi luka akibat penganiayaan dari kaum Quraisy sendiri, kaumnya sendiri, ahli keluarganya sendiri. Jadi Ummu Kalthum lah yang selalu menyambut Rasulullah SAW, menunggu dengan penuh kasih dan sayang bersama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, menghibur dan menolong Rasulullah SAW yang sedang menanggung beban yang sangat berat. Di sini kita dapat lihat, apabila mungkin waktu dahulu ada di kalangan kita mungkin tidak mendalami agama, kemudian apabila mendalami agama, di sini kita dapat ambil pelajaran daripada bacaan sirah ini. Kita ingin mengajak, ada yang ditakdirkan bahagiannya sebagai seorang pendakwa, seorang ustaz, ada yang ditakdirkan menjadi imam, ada yang ditakdirkan menjadi Bilal. Dan kita pasti kita mengikut ayat Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara, selamatkanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Selamatkan diri kita bagaimana? Dengan mengamalkan dulu, memahami, setelah faham dan amal, kemudian kita sampai kepada ahli keluarga kita. Dan pasti selalunya siapa yang akan menentang kita dulu? Orang luar selalunya dengar cakap kita. Ahli keluarga yang akan menentang keras-keras. Saya tertarik dengan perjalanan saya di Kelantan baru-baru ini oleh Puan Asmah. Beliau adalah keturunan cicit Tok Ku Paloh, daripada keturunan Ali Idrus, itu zuriatun Nabi SAW, Sayyidina Husin. Beliau menyatakan apa? Kalau kita hendak telusuri sejarah daripada dulu sampai sekarang, sejarah para anbiya, sejarah Rasulullah SAW, sejarah-sejarahnya, perjalanan dakwah, fitnah-fitnah dan segalanya, ceritanya sama sahaja, casingnya lain, bajunya bertukar, orangnya bertukar, tapi cerita sama jikalau kita berjalan di atas landasan Rasulullah SAW. Jadi di sini Nabi SAW dianiaya oleh kaumnya sendiri yang dulu menyanjungi Nabi SAW. Tetapi apabila Nabi SAW menyampaikan risalah wajib, sudah disempurnakan kerasulan Rasulullah SAW, itu kaum yang menentang, pakciknya sendiri yang menentang. Pakciknya sendiri yang menentang. Jadi beliau balik, Nabi SAW balik dengan badan yang letih dan badan yang penuh luka. Sekarang kalau nak luka susah lah. Sekarang kalau pendakwa-pendakwa pulang dengan luka-luka susah lah nak jumpa. Sebab sekarang bukan seperti zaman jahiliah dulu kan, main lempar-lempar batu atau apa. Sekarang luka di hati, luka yang pedih sangat di hati, letih dan luka kerana penganiayaan daripada kaum-kaum sebangsa sendiri. Ada yang oleh ahli keluarga sendiri, pulang dengan rasa letih dan luka. Itu dia Nabi SAW. Siapa yang ingin ikut jalan Nabi SAW, ikut jalan yang penuh ranjau, tetapi jalan yang penuh indah sekali dan sangat manis sekali. Siapa yang dapat melihat hakikatnya itu. Jika siapa nak ikut jalan Abu Lahab, walaupun di kalangan
keturunan Nabi SAW sendiri hingga sekarang ingin ikut bapa menakan dia, datuk saudara mereka Abu Lahab juga, datuk saudara juga, ikutlah jalan Abu Lahab yang nampak masyhur tetapi banyak sakit di dalam hati dan kesakitan yang amat tidak terperi nanti menunggu di hari kiamat nanti. Jadi keadaan bertambah kalut. Ketika Nabi SAW berdakwah, keadaan bertambah kalut dan lebih menyedihkan ketika Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma memeluk Islam. Ketika kedua-dua ini memeluk Islam, tekanan kaum Quraisy bertambah kuat terhadap mereka. Bahkan kaum Quraisy bersepakat untuk menyekat ekonomi umat Islam sendiri. Menyekat ekonomi umat Islam, boikot. Kemudian digantunglah papan kenyataan boikot itu di dinding Kaabah. Papan itu ditampal di dinding Kaabah. Bismikallahumma, dimulakan dengan Bismikallahumma. Ceritanya panjang. Sementara Nabi SAW dan pengikutnya serta kaum Bani Hashim, kecuali Abu Lahab, berpindah ke lembah Abu Talib. Ini pengkhianat Abu Lahab ni. Semua kaum keluarganya pergi, tetapi dia seorang tidak. Dia seorang tidak pergi. Kerana apa? Dia tidak bersama keluarganya. Sedangkan orang-orang Arab ni kuat dengan marga-marga mereka, kuat dengan kaum-kaum mereka. Bukan ta'assub, tetapi menjaga antara satu sama lain. Sekarang ni bukan menjaga, sekarang ni ta'assub. Sekarang ni ta'assub. Mereka bukan menjaga keluarga, tetapi ta'assub dengan keluarga mereka. Ini yang salah. Tidak boleh ta'assub tetapi menjaga. Ada yang fikir ni, saya selingan sedikit, ada yang fikir mereka menjaga nasab, menjaga kemuliaan silsilah keluarga mereka, tetapi tidak dengan adab. Itu bukan menjaga nasab. Menjaga nasab ialah dengan menjaga adab. Adab siapa? Mereka kata mereka ada ilmu nasab. Sedangkan Nabi SAW ada menyatakan dalam satu hadis sahih, qala Rasulullah SAW, al-adabun fawqal ilm. Adab itu atas ilmu. Jadi kita dengar baik-baik sekali lagi, tidak kiralah mereka Said ke, mereka Syekh ke, mereka Jawa ke, mereka Melayu ke, orang Bawian ke, menjaga nasab yang sebenarnya ialah dengan menjaga adab. Menjaga nasab maksudnya apa? Menjaga silsilah keluarga yang mulia. Kamu keturunan Nabi, kamu keturunan sahabat, kamu keturunan ulama. Jaga kemuliaan nasab itu dengan menjaga adab yang ada pada dirimu. Jangan ikutkan nafsu syaitan. Kerana jikalau kamu tidak mengikut adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu ditakuti mengikut adab Abu Lahab. Na'udzubillah min dzalik. Ada dua macam aja di sini dalam Islam. Malaikat, iblis. Wali Allah, wali syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab. Pilih yang mana satu? Pilih yang mana satu? Yang nur ataupun nar? Dia pun sama juga. Itu pun ada lawan juga. Nur, cahaya, nar, api. Pilih yang mana satu? Ya, seperti kata Syekh Muhammad Jamaluddin Ad-Dimashqi, Al-Qasimi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Mau'izatul Mu'minin, menyatakan, ini tentang keturunan, kita kena jaga. Menyatakan seorang itu membangga dengan keturunannya, tetapi tidak melakukan apa yang dilakukan oleh datuk nenek moyangnya. Tidak ada apa yang nak dibanggakannya. Kerana apa? Ia seumpama datuknya, bapanya minum air dan dia rasa hilang dahaga. Possible. Kita dahaga, bapa kita minum air, kita hilang dahaga. Bapa kita minum air, bapa kita hilang dahaga. Kita minum air, kita hilang dahaga. Itulah orang-orang yang membangga-banggakan keturunan-keturunan. Saya keturunan ulama, saya keturunan ini, saya keturunan ini, tetapi tidak mengikut jalan keturunan mereka yang mulia itu. Maka mereka hanya cakap saja tapi kosong. Walaupun mereka boleh baca kitab,
tetapi tidak ada adab, tidak ada gunanya. Sekali lagi saya sebut, Nabi SAW kata apa? Adab di atas ilmu. Ya, adab di atas ilmu. Kena ada syariat, kena ada hakikat. Ini dua. Ya, tidak boleh syariat saja sia-sia. Ada hakikat saja batil. Kena ada syariat dan juga kena hakikat. Siapa yang faham? Faham tak apa yang saya cakap? Haji Bushra? Faham? Faham tak Haji Bushra? Kena ada syariat, hakikat. Jadi syariat aja tetapi tidak ada hakikat, maksudnya antaranya ialah akhlak dan adab, maka sia-sia. Ya, hendak menuju kepada Allah kena ada hakikat lah, adab. Ada hakikat pula tidak mengikut syariat, batil lah. Itu boleh jadi sesat. Ya, kena ada dua-dua, syariat dan juga hakikat. Jadi kita ni kalau ada keturunan mulia, berjalanlah di atas kemuliaan itu. Teruskanlah kemuliaan itu, membanggakan Rasulullah SAW, membanggakan datuk nenek moyang kita yang dekat dengan Rasulullah SAW. Kemudian mereka diboikot. Ini cerita panjang, terlalu panjang. Akhirnya cerita ini bukan bawa kepada Ummu Kalsum, dibawa kepada pemboikotan, melainkan ini sirah Rasulullah SAW. Bolehlah saya baca, tetapi saya cut short di sini kerana ini cerita Ummu Kalsum. Ummu Kalsum dapat melihat apa-apa yang terjadi ini, semua yang terjadi, dan mereka sehingga pergi ke lembah Abu Talib dan mereka makan daun-daun kering, daun-daun, kulit-kulit binatang. Ya Allah, kita yang pertama kita dakwah, ada pula yang disambut dengan tala'al badru alaina. Oh, sambut orang tengah baca maulid, kita datang, mereka boleh berhenti baca maulid. Ada setengah tempat mereka sambut kita dengan tala'al badru, dengan kereta aircon kita. Ya Allah, malu Nabi SAW macam mana berdakwah. Bangga pula tu datang. Oh, bangga. Kalau orang tak baca tala'al badru alaina, macam dia cakap kena baca. Itu Nabi SAW layak lah. Kita ni siapa? Orang datang lagi, beri makan lagi, dan macam-macam lagi. Nabi bagaimana? Nabi diboikot, makan daun-daun. Ya Allah, kita Islam kita ni macam ni. Itu pun kita tak nak selawat kepada Nabi SAW. Suruh selawat aja, bukan suruh pergi berdakwah tinggalkan keluarga, bukan suruh pergi masuk hutan berdakwah dengan orang Dayak. Selawat aja pun tidak boleh. Pengorbanan Rasulullah SAW, Ahlul Bait Nabi SAW, dan orang-orang para sahabat ridwanullahu anhum ajma'in. Kita ni dengan ekor yang penuh gini, disuruh untuk tuntut ilmu pun tak nak tuntut ilmu juga. Ya Allah, bahalul. Betul, orang yang paling bahalul sekali. Selagi nafas ini ada, selagi itulah kita berkata-kata apa yang hak dan berkata-kata apa yang Allah redha. Setiap nafas ini perlu kita perhatikan, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Apabila kita menuju kepada Allah, dalam berjalan menuju kepada Allah itu, setiap nafas ini kita perhatikan apa yang telah kita lakukan. Setiap nafas kita yang kita gunakan dalam penyampaian, kita perlu lihat apa yang kita keluarkan. Suruh tuntut ilmu, Nabi SAW sudah bentangkan. Alhamdulillah, para ulama telah menyusunkan, antaranya Imam Syafi'i, mazhab Imam Ghazali sudah, Syekh Junaid Al-Baghdadi sudah menunjukkan kita jalan tasawuf, membersihkan hati. Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi menunjukkan kita, dan Nabi sudah terang-terang menyatakan apa? Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Tuntut ilmu itu adalah fardu, bukan saja wajib, tetapi wajib di atas wajib, ke atas setiap orang Islam. Itu pun tidak mau datang tuntut ilmu. Cukuplah dulu saya belajar di kampung. Di kampung itu lain, awak kindergarten, rumah awak nak besar, tetapi ilmu, roh awak tidak mau besarkan. Ini kita lihat sejarah Nabi SAW hendak sebarkan Islam. Kita lihat para pendakwah-pendakwah, Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-bin Hafiz keluar, meninggalkan keluarga dan anak-anaknya, keluar, nampak disambut begitu, tapi penat, beliau penat. Sebarkan Islam. Kita duduk tengah-tengah, lepas tu makan biryani, duduk tengah-tengah makan biryani. Pergi maulid, ya Nabi salam, makan biryani, lepas tu ketawa huha-huha, tidak menghayati apa itu sirah Rasulullah SAW. Ada sebelum kita baca dibai atau kita baca maulid dia ulama,
kita baca sebelum majlis itu, kita baca terjemahannya. Ada kita baca, tidak baca, tidak menghayati Rasulullah SAW. Majlis maulid ini untuk serapikan kehidupan Nabi SAW, rohnya Nabi SAW. Roh tu bukan, jangan kata roh Nabi masuk dalam kita, bukan. Roh semangat perjuangan Nabi SAW, laparnya Nabi SAW, tidak pernah kekenyangan Rasulullah SAW, sehingga dijemput Ar-Rahman, itu dalam satu qasidah oleh Al-Ustaz Nizam Al-Banjari. Kita ni asyik kenyang sampai pingsan, asyik senantiasa kekenyangan sampai pingsan. Nabi tidak pernah kekenyangan, sehinggalah saat dijemput Ar-Rahman tidak pernah kekenyangan. Ini kena boykot ni. Pernah kita kena boykot? Kita boykot orang adalah boykot negara yang tidak boleh sebutlah, Singapura, konteks Singapura tidak boleh sebutlah. Boykot itu satu hal. Boykot saudara Islam kita sendiri, kita ada boykot tak? Boykot secara tidak langsung, kita ada boykot. Kita sebut yang ini, kita sebut yang ini, memburuk-burukkan. Tetapi Nabi ini mengajar kita untuk ukhuwah Islamiyah. Bersatulah wahai umat Islam, bersatulah, tidak kira bangsa, tidak kira apa, bersatulah, tidak kira mazhab. Nabi diboykot bersama Abu Talib, bersama Sayyidah Khadijah Al-Kubra, ibu kita. Ibu kita lebih utama Sayyidah Khadijah daripada ibu dan bapa kita sendiri. Sehingga kan kerana pemboikotan ini, Sayyidah Khadijah disebabkan asbabnya melirit sakitnya itu hingga bawa kepada maut. Sayyidah Khadijatul Kubra. Dan pemboikotan ini berlangsung sekitar 3 tahun, sehinggalah ada cerita ada peristiwa, berbagai peristiwa di pertengahan itu, sehingga mereka hendak cabut. Ada kaum-kaum mereka dah tidak boleh terima ini kezaliman yang melampau, kata mereka, walaupun mereka belum masuk Islam lagi. Mereka hendak cabut perkara itu. Abu Jahal menentang kuat, mereka hendak cabut kertas itu. Tiba-tiba mereka melihat di kertas itu yang dikatakan orang-orang luar tidak boleh berkahwin dengan orang Bani Hashim, kalau tidak boleh berniaga berurusan dengan mereka dan sebagainya. Kertas itu dimakan oleh serangga, dan hanya tinggal ada sebahagian riwayat Bismikallahumma, atau ada sebahagian riwayat menyatakan Allahumma, nama Allah ada di situ, tidak dimakan oleh serangga, menunjukkan kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian apabila sudah Abu Talib juga melihat peristiwa itu, yang papan atau kertas itu yang digantung supaya orang boykot, papan boykot orang panggil, atau notis, macam notis board di Kaabah, pemboikotan. Abu Talib menyaksikan peristiwa itu yang tinggal nama Allah saja di situ. Beliau pun mengikut terperanjat dan kembali ke lebah Abu Talib dengan gembira. Beliau tahu yang pemboikotan sudah hendak selesai. Kemudian laungan suara Abu Talib itu terdengar hingga ke lembah di mana kaum muslimin yang diboikot dan disekat, dan mereka serentak berteriak Allahu Akbar. Setelah 3 tahun maka minum susah. Setiap malam mendengar wanita-wanita dan anak-anak kecil, bayi-bayi menangis kerana apa? Tidak dapat makan, tidak dapat minum. Ada orang yang hendak menyusup, menjelinap masuk ke lembah Abu Talib itu untuk membantu mereka, tetapi ditahan oleh siapa? Oleh Abu Lahab atau Abu Jahal. Menahan, digertak, threaten, jangan bantu umat Islam ini. Setelah itu di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Khadijatul Kubra baring di atas katilnya. Sayyidatina Khadijatul Kubra
setelah peristiwa itu sakit. Ada sebahagian riwayat menyatakan bahawa Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha meninggal sekitar sebulan atau 5 minggu selepas Abu Talib. Ada yang menyatakan Abu Talib pergi selepas itu. Ya. Tapi yang penting bahawa pada tahun itu digelar tahun Amu Hazn, tahun kesedihan. Kedua-dua tunggak kekuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supporter yang kuat pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila Sayyidah Khadijatul Kubra sedang sakit, maka Sayyidah Khadijatul Kubra ada menyebut juga kepada kedua putrinya itu, iaitu Ummu Kulthum dan juga Sayyidah Fatimah Zahra. Beliau menyebut, wahai putriku, maksudnya ini, aku tentu akan berbahagia apabila ajal boleh ditangguhkan sehingga perjuangan ini selesai. Aku akan mati dengan tenang dan juga damai. Maksudnya ini bukan Sayyidah Khadijatul Kubra ini benci untuk mati, tetapi hendak berjuang bersama-sama Rasulullah, bersama-sama Nabi SAW. Ummu Kulthum tahu itu tanda-tanda ibunya sedang sakit tenat dan menyatakan kepada ibunya, ya Ummi, wahai ibuku, tenangkan hatimu. Ibu Ummi kan masih sihat lagi, kata Ummu Kulthum dengan suara yang tersekat-sekat. Sayyidatina Khadijah menyatakan, wallahi aku tidak apa-apa anakku. Akulah satu-satunya wanita Quraisy yang hidup tenang. Tidak ada daripada mereka yang mendapat kemuliaan seperti aku. Kehidupan di dunia sebagai isteri seorang Nabi yang terpilih. Sayyidatina Khadijah sendiri menyatakan kepada anak-anaknya. Saya ucapkan lagi, saya bacakan lagi apa kata-kata Sayyidah Khadijatul Kubra kepada anak-anaknya ketika sedang sakit. Demi Allah, aku tidak ada apa-apa anakku. Sedang sakit ni. Akulah satu-satunya wanita Quraisy yang hidup tenang. Tidak ada daripada mereka, yakni wanita-wanita Quraisy, yang mendapat kemuliaan sepertiku. Tidak ada kehidupan di dunia tidak ada daripada mereka yang mendapat kemuliaan sepertiku. Kehidupan di dunia sebagai isteri seorang Nabi yang terpilih. Cukuplah buatku dan juga akhiratku. Apa cukup tu? Cukuplah menjadi isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia dan di akhirat, itu sudah melebihi segalanya di dunia dan di akhirat untuk menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akulah orang yang pertama beriman dan aku juga ibu orang-orang yang beriman yang pertama, kata Sayyidah Khadijatul Kubra. Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha orang yang pertama membai'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa itu bai'ah? Sumpah setia, hidup semati tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Membai'ah untuk berkorban jiwa dan raga demi Allah dan Rasulnya. Orang yang pertama siapa? Sayyidah Khadijah. Ibu kita yang pertama siapa? Ibu orang-orang yang beriman yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijatul Kubra. Jadi untuk menjadi isteri Nabi SAW cukup dunia buatku, cukuplah buatku dan juga akhiratku. Kemudian perlahan-perlahan Sayyidah Khadijatul Kubra menutup matanya dan Ummu Kulthum mengawasi ibunya
dengan penuh cemas, takutlah ibu nak meninggal. Saya ada pengalaman, ibu saya doktor kata 3 bulan nak meninggal. Kita ingat 3 bulan dah ready. Sekarang banyak meninggal mengejut. Ibu saya kena kanser dulu 3 bulan. Ini case study lah, memang doktor case study, tapi cun-cun 3 bulan meninggal kerana doktor case study. Tapi ajal maut dengan Allah kan. Cuma case tadi doktor kata ikut case dia 3 bulan. Memang 3 bulan meninggal. Itu pun kita dah get ready 3 bulan. Kita fikir kita dah cukup sediakan diri kita, tapi ibu yang meninggal sampai sekarang masih terasa kehilangan. Pula kuburnya baru dibongkar, kemudian dipindahkan. Lihat ya Allah, ini pula wanita yang paling mulia, lebih mulia daripada ibu kita, iaitu Sayyidah Khadijatul Kubra. Dalam keluarga nubuwah, terdengar Khadijah menyampaikan beberapa potong ayat ketika menutup matanya itu. Apa yang disebut? Allahumma, ya Allah, maksudnya itu, aku belum cukup memuji dan berterima kasih padamu ya Allah. Belum cukup lagi. Ya Allah, bukannya aku benci untuk menghadapmu, tetapi aku masih ingin memperbanyakkan khidmatku bagi perjuangan menegakkan risalahmu, supaya aku merasa cepat menerima cinta dan redamu. Maksudnya itu, tengok, dalam keadaan sakit masih lagi hendak berkhidmat di jalan Allah dalam keadaan sakit. Kemudian apabila selesai, beliau berkata-kata, rumah pun meredup perlahan-lahan dengan sinar lilin. Kesepian menyelubungi bilik kamar itu. Hanya beliau dan 2 isteri dan putrinya sahaja yang berada dalam bilik itu. Dan keadaan yang senyap, yang samar-samar itu dikejutkan dengan langkah seseorang. Dan apabila orang itu berada di depan pintu kamar, cahaya memancar masuk. Siapa orang itu? Tidak lain tidak bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat hadis, dalam riwayat di dalam kitab-kitab maulid yang dikarang oleh para muhaddis, dalam kitab Maulid Ad-Daibai, bersandarkan kepada hadis-hadis Rasulullah SAW dan kisah-kisah daripada para sahabat ridwanullah anhum ajma'in. Tempat yang gelap apabila dilalui oleh Rasulullah SAW, tempat itu menjadi seperti waktu zuhur kerana cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika Sayyidatuna Aisyah sedang menjahit atau mengait, terjatuh jarum peniti. Gelap, bukan seperti kita sekarang ada lampu, gelap waktu dulu. Meraba-raba cari-cari, tiba-tiba datang satu cahaya terang benderang. Melihat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya Rasulullah SAW itu Sayyidatina Aisyah yang tidak dapat melihat jarum itu di atas lantai. Cahaya Nabi SAW itu seperti satu panduan. Terus nampak jarum itu. Untuk jarum saja dah jadi panduan, ini pula untuk orang yang berakal. Nabi yang bawa kita minaz zulumati ilan nur, yang bawa kita daripada kegelapan hingga ke cahaya keislaman, keimanan. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun berkata pada dalam hadis itu, ya Rasulullah, maksud hadis itu, indahnya engkau, cahaya engkau ni. Dalam beberapa riwayat Nabi SAW ada menyatakan, setelah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menyatakan begitu, Nabi menyatakan apa? Wail ya Aisyah, wail, celaka wahai Aisyah, celaka. Baru dipuji, Nabi sebut celaka. Kemudian Sayyidatina Aisyah bertanya, kenapa? Apa yang celakanya? Wail liman, kepada, celakalah kepada siapa? Kepada liman dzukira, siapa yang apa disebutkan namaku.
walam yusalli alayya, siapa yang disebutkan namaku di sisinya itu, macam saya sebut sekarang Nabi Muhammad, semua diam. Walam yusalli alayya, dan dia tidak memberi selawat dan salam, tidak memberi salam kepada aku. Kurang-kurangnya kita menyatakan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu termasuk amalan selawat juga. Celaka orang ini, al-bakhil, orang yang bakhil, yang sebenarnya bakhil, kata Nabi SAW, siapa? Yang apabila disebut namanya, namaku di sisinya, maka dia tidak berselawat kepada aku. Sekurang-kurangnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini orang bakhil dan juga orang yang celaka. Itu cahaya Rasulullah SAW masuk apabila pintu terbuka, dan yang kelihatan adalah Rasulullah SAW. Sayyidatina Khadijah ni walaupun sedang sakit tenat, apabila nampak Rasulullah SAW, wajahnya tidak lagi muram, wajahnya memancarkan sinar kebahagiaan, dan terus bangun kesihatan serta merta pulih. Para ahli sirah menyatakan bahawa taatnya Sayyidah Khadijatul Kubra kepada Rasulullah SAW tidak mahu membuat Rasulullah SAW sedih, tidak mahu membuat Rasulullah SAW risau, sehingga kan apabila sakit nampak Nabi SAW terus bangkit, tidak menunjukkan apa kesakitan yang sedang dihadapinya, kerana hendak itu antara khidmatnya supaya Nabi SAW boleh fokus, konsentrate kepada umat, menyampaikan risalah daripada Allah. Isteri-isteri bagaimana sekarang? Baru handphone, bateri tinggal satu bar, charger tak ada, dah menggelupur. Suami tengah ngaji dengan suami sedang selawat ke atas Nabi SAW, bang bateri tengah handphone weak. Suami tengah baca kitab, sibuk, ada aja nak kacau isteri. Kenapa saya cakap isteri? Sebab sedang membicarakan tentang Sayyidah Khadijah. Lihat Sayyidah Khadijah, untuk wanita yang paling baik untuk diikuti bagi para wanita ialah Sayyidah Khadijah, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah Zahra radhiyallahu anhunna. Kemudian itulah Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Setelah beberapa lama boikot sudah habis, selesai, berita gembira itu telah di rumah Nabi SAW ada kesedihan, iaitu kematian Sayyidah Khadijatul Kubra. Sebelum meninggal, Sayyidah Khadijah minta ampun pada Nabi SAW dan berbagai-bagai cerita lagi, dan Nabi SAW redha, dan Nabi SAW menyatakan Allah telah persiapkan syurga buatmu di akhirat, wahai Khadijah. Sayyidatina Khadijah pergi dengan hati yang tenang, meminta kain sarban Rasulullah SAW ketika Nabi SAW menerima wahyu. Sayyidah Khadijah malu, takut nak minta pada Rasulullah SAW. Dipanggilnya Sayyidah Fatimah Zahra, minta kepada Abah. Umi segan, macam itulah, ibu segan lah, nakkan sarban Rasulullah SAW supaya dikafankan dan dimasukkan ke dalam liang lahat dengan sarban Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW menerima wahyu. Itu Sayyidah Khadijatul Kubra, ibu kepada Ummu Kalthum radhiyallahu anha. InsyaAllah jikalau tidak ada apa-apa, itu sudah meninggalnya Sayyidah Khadijatul Kubra. Beliau radhiyallahu anha meninggal dunia, wafat di hadapan Nabi SAW, dan ketiga-tiga anaknya, iaitu
Fatimah, Zainab, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu anhuna, dan mendapat janji gembira daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa Sayyidah Khadijah akan berbahagia di akhirat kelak. Jadi Sayyidah Khadijah meninggal, wafatnya pada hari ke-10 di bulan Ramadan. Hari ke-10 di bulan Ramadan pada tahun ke-10 kerasulan, 3 tahun sebelum peristiwa hijrah. Nabi di Mekah selama 13 tahun, di Madinah selama 10 tahun. Jadi nanti insya-Allah kita sambung tentang Ummul Kulthum sedikit saja. Banyak cerita tentang Sayyidatina Khadijah kerana Ummul Kulthum menetap bersama-sama Sayyidatina Khadijatul Kubra lama juga. Kerana Ruqayyah telah pun meninggalkan rumah itu untuk menetap bersama Sayyidina Uthman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Baik, insya-Allah esok sekitar jam 12.30. Zuhur pukul berapa? 8.3. Zuhur. Apa Zuhur? Zuhur. Oh, besok. 12.50. Jadi insya-Allah sekitar 12.20 lah Sekitar 12.20 insya-Allah kuliah tasawuf berpandukan kitab karangan Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu anhu, kitab Risalah Adab Sulukil Murid, esok insya-Allah sebelum zuhur. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka samiul 'alim wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah